Assalamualaikum and hai semua. Hari ini Madam nak bincang topik 3, Electric Current and Direct Current Circuit. Fokus Madam kepada Kirchhoff Rules, iaitu Madam nak guna kaedah 1C 1C, iaitu kaedah one current, one color. Okay, kita pergi kepada Kirchhoff first rule ataupun junction or current rule. It states that the sum of the currents entering any junctions in a circuit must equal the sum of the currents leaving that junction, or total current in equal to total current out. Okay, so kita tengok kepada example. Let's say kepada junction A kat sini, nak apply total I in equal to total I out. Okay, total I in tu maksudnya semua current yang masuk kepada junction. So kita tengok kat sini, I1 dan juga I2 masuk ke junction A. So dia akan jadi I1 tambah I2. Dan yang keluar daripada junction A adalah I3. I3. So kita akan equal to I3. Sekarang ni kita pergi tengok pada junction B pula. Okay, untuk junction B, I3 masuk ke junction B. So, I3 akan jadi total I in. Okay, dan yang keluar adalah I4 dan I5. So, I4 dan I5 dia akan jadi total I out. Sekarang ni kita pergi kepada Kirchhoff second rule, iaitu loop or voltage rule. It states that in any loop, the sum of EMF is equal to the sum of the product of the current and resistance, or in any loop, total EMF equal to total IR. Okay, kita pergi kepada sign convention untuk EMF dan sign convention untuk product of IR. Okay, untuk sign convention untuk EMF, kita perlu tengok direction of loop dan direction of the EMF. Okay, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak tentukan direction of the EMF. Sekarang ni kita nak tentukan direction of EMF, kita perlu tengok negatif dan positif terminal of the battery. So, direction of EMF dia akan daripada negatif to positif. So, itu adalah direction of EMF. Dan untuk tentukan sign convention untuk EMF, kita perlu tengok direction of the loop dan direction of the EMF tadi. Okay, untuk first diagram, direction of the loop, direction of the loop adalah sama direction dengan EMF. So, kita akan pakai dia positif EMF. Okay. Untuk diagram yang kedua, ini adalah negatif terminal dan ini adalah positif terminal. Okay, so direction of the EMF adalah daripada negatif to positif. So, ini direction of EMF. Sekarang ni kita tengok kepada direction of the loop. Direction of the loop adalah opposite direction dengan direction of the EMF yang kita lukis tadi. So, kalau direction of the loop opposite direction dengan direction of the EMF, kita akan pakai negatif EMF. Sekarang ni kita pergi kepada sign convention untuk product of IR. Okay, untuk product of IR, kita akan tengok direction of the loop dan direction of the current across the resistor. Direction of the loop and the direction of the current across the resistor. Okay, kalau direction of the loop, kalau direction of the loop adalah same direction with the current, kita akan pakai dia positif IR. Okay, untuk diagram yang seterusnya, kalau kita tengok direction of the loop opposite direction dengan current, so kita akan pakai dia negatif IR. Sign convention ni sangat penting dalam kita membuat pengiraan untuk Kirchhoff. Sekarang kita masuk kepada problem solvent strategy untuk Kirchhoff law. Ada 5 langkah kat sini.
Okay, Meda akan discuss untuk setiap langkah lah. Untuk langkah yang pertama, identify junction. Kemudian kita akan apply 1C, 1C iaitu one color, one current method. Okay, and then langkah yang kedua adalah choose and labeling the current at each junction in the circuit given. Okay, untuk langkah yang kedua ni, jika pada circuit tu tak diberi current. So, jika direction of current tak diberi, kita yang akan membuat pilihan untuk letak direction of current. Okay. Langkah yang seterusnya, langkah yang ketiga, choose any one junction in the circuit and apply the Kirchhoff first law. So, Kirchhoff first law that total current in equal to total current out. So, kita hanya pilih salah satu saja dekat mana-mana junction. Okay, langkah yang keempat, choose any two loops in the circuit and design a direction clockwise or anti-clockwise to travel around the loop in applying the Kirchhoff second law. Okay, so sebelum kita nak apply Kirchhoff second law, kita kena choose any two closed loop sahaja. Sama ada clockwise or anti-clockwise, depend kepada kita sendiri yang membuat pilihan untuk letak direction of loop tu. Okay, sebelum kita apply the Kirchhoff second law. So, Kirchhoff second law adalah total EMF equal to total IR. Okay, yang kelima, langkah yang kelima, solving the simultaneous equation to determine the unknown currents and unknown variables. Yang ini kita boleh pakai calculator untuk mendapatkan jawapan akhir. Sekarang ni kita pergi kepada soalan yang pertama. Given a circuit as shown in figure 1, EMF 1 equal to 3 volt, EMF 2 equal to 10 volt, EMF 3 equal to 8 volt, R1 equal to 10 ohm, R2 equal to 2 ohm and R3 equal to 15 ohm. Okay, so boleh refer kepada figure 1. Okay, and then by applying Kirchhoff law, determine the values of I1, I2 dan I3. Okay, so untuk kita solve nak dapatkan I1, I2 dan I3 menggunakan Kirchhoff law, kita perlu follow step yang Medan dah discuss tadi, 5 step yang kita akan bincangkan kat sini. Okay, langkah yang pertama adalah identify junction, iaitu kemudian kita akan apply one current, one color, iaitu kaedah 1C, 1C. Okay, so daripada sini kita identify dulu junction. Okay, di sini adalah junction, junction A, dan ini adalah junction, Medan label dia B. Junction A dan junction B. So, bila ada junction kat sini, maksudnya current ni berlainan untuk setiap wire ni. So, maksudnya current ni tak sama dengan current yang ini, tak sama dengan current yang ini. So, dia adalah current yang berbeza-beza. Okay, so kita akan apply kaedah 1C, 1C ni adalah kaedah one color, one current, bermaksud untuk satu current, satu warna. Okay, untuk yang ini kita dah nampak dia dah bagi pada kita direction of current. Kalau kita tengok kat sini, direction of I1, okay, direction of I1, kemudian direction of I2 dan direction of I3. Okay, kenapa pentingnya kita nak warnakan lita kita ni mengikut warna, supaya nanti bila kita nak create equation, dia akan lagi memudahkan kita supaya tidak salah memilih current dan resistor. Maksudnya kita tak salah memilih current yang flow across the resistor. So kita akan buat kaedah one color, one current. Okay, untuk kita nak warnakan tu, dia depend kepada kita sendiri, kita nak warnakan warna apa. Okay, untuk yang ini, untuk I1 ni,
Maksudnya, untuk line ni semua kita akan letakkan warna, satu warna. Okay, Mida letakkan dia warna merah. Okay. So, ini adalah semuanya I1. Yang berwarna merah ni semuanya I1 yang lalu pada wire ni. Okay, kemudian Mida nak pilih warna biru. Okay, warna biru Mida nak letakkan di tengah. So, maksudnya sekarang ni wire yang tengah ni semua I2 yang lalu pada warna biru. Dan yang ketiga, Madam nak letakkan dia warna orange. Okay, so Madam akan warnakan satu wire ni berwarna orange. Okay, so kita ada 3 warna ni dan setiap satu warna ni dia mewakili satu current. That's why Mida ajar untuk guna kaedah one color, one current. Langkah yang kedua adalah choose and labeling the current at each junction in the circuit given. Untuk soalan macam ni, soalan ni dia dah berikan kita direction of current. So maksudnya kita perlu gunakan direction of current yang telah diberikan. Unless pada soalan tu dia tak letakkan direction of the current, so kita yang kena lukis direction of the current. Okay, so sekarang ni untuk langkah ini dia cakap tadi choose and labeling the current at each junction. So untuk I1 dia akan toward ke junction A. Okay, I2 dia akan keluar dan I3 dia akan toward the junction A. Ini adalah Madam dah draw follow the direction asal yang dia dah berikan pada kita. Okay, kalau pada junction B pula, I1 dia akan jadi keluar. Sini I1. I3 pun dia akan jadi keluar. Dan I2 dia akan jadi masuk ke junction B. Okay, untuk step yang ketiga adalah choose any one junction in the circuit and apply the Kirchhoff first law. Okay, so tadi Madam dah lukis kat sini kita ada dua junction, iaitu junction A dan junction B. Untuk kita create satu equation, kita hanya perlu pilih satu junction sahaja, sama ada pada A ataupun pada B. Okay, sekarang ni Madam nak pilih pada A. Okay, so pada A, tadi Madam dah ajar macam mana kita nak draw semula current. So I1 masuk, I2 keluar dan I3 masuk. Okay, so kalau Madam transform balik pada junction A, okay, ni I1, ni I2 dan ni I3. So ni A, junction A. So kita tengok dekat sini, bila kita nak create equation, kita kena identify current yang mana masuk, current mana yang keluar. Okay, so at junction A, okay, total current in equal to total current out. Okay, so this is the first Kirchhoff law. Okay, so kita tengok dekat sini, current yang masuk kepada junction, masuk. So kita tengok je direction tu yang masuk ke A. So kita tengok I1, direction of I1 tu dia masuk. I3 pun masuk. So dekat sini kita akan letak I1 tambah I3. So equal to
Kalau kita tengok dekat sini, I2 dia adalah keluar. Keluar daripada junction. So, equal to I2. So, ini adalah equation yang pertama. Langkah yang keempat adalah choose any two closed loops in the circuit and design a direction clockwise or anti-clockwise to travel around the loop in applying the Kirchhoff second law. Okay, kita nak apply second Kirchhoff law ni, total EMF equal to total IR. Okay, so untuk kita create equation, kenapa kita perlu pilih dua sahaja? Disebabkan kita nak cari tiga unknown current which are I1, I2 dan I3. Untuk equation yang pertama kita dah create tadi daripada total I in equal to total I out, iaitu daripada first Kirchhoff law. So kita hanya perlukan lagi dua sahaja equation untuk dapatkan nilai I1, I2 dan I3. Okay, Medan akan ajar macam mana kita nak pilih closed loop. Okay, boleh tengok daripada sebelah kiri kamu ni. Ini adalah diagram yang asal. Kita ada 3 closed loop sebenarnya. Kita boleh hasilkan 3 closed loop dan kita perlu pilih 2 sahaja. Okay, Medan draw closed loop yang pertama. Okay, ini adalah closed loop yang pertama. Kita boleh lukis. Okay, closed loop yang pertama antara warna merah dan warna biru. Ini closed loop yang pertama. Okay, closed loop yang kedua adalah antara warna orange dan warna biru. Ini adalah closed loop yang kedua. Okay, dan closed loop yang ketiga, ini adalah closed loop yang besar yang kita boleh create daripada diagram ni. Okay, closed loop yang ketiga adalah kita akan ignore yang warna biru ni. Yang tengah-tengah tu kita akan ignore. So, kita akan lukis yang besar. So, maksudnya closed loop yang besar ni, closed loop yang ketiga adalah antara berwarna merah dan berwarna orange sahaja without yang warna biru. So, ini adalah closed loop yang ketiga. Okay, so kalau dekat sini kita boleh tengok, kita boleh hasilkan 3 closed loop. Tapi kita hanya perlu pilih 2 sahaja. Okay, pilihan 2 loop sahaja ni, Medan nak ambil closed loop yang pertama dan closed loop yang kedua sahaja. Closed loop yang ketiga Medan tak gunalah. Okay, so kita pergi kepada closed loop yang pertama. Closed loop yang pertama adalah antara warna merah dan warna biru. Okay, antara warna merah dan warna biru. Okay, ini closed loop yang pertama. Bila kita dah lukis closed loop, kita kena draw the direction. Sama ada clockwise or anti-clockwise. Yang ini kita sendiri yang buat pilihan. Kita boleh pilih antara clockwise or anti-clockwise. Untuk closed loop yang pertama ni, Medan nak pilih dia clockwise. Okay, so bila kita dah draw loops, kita boleh create equation. Okay, boleh tengok kepada sebelah kanan kamu. Okay, diagram sebelah kanan ni, Medan hanya keluarkan closed loop yang pertama sahaja dulu supaya kita tak confuse bila kita nak create equation. Okay, Medan draw balik closed loop tadi. Dan untuk draw closed loop ni, Medan suggest ikutlah shape yang kita dapat. Okay, untuk closed loop yang ni, kita dapat petak. So, Medan akan lukis closed loop petak jugalah. Okay, dan direction dia adalah clockwise. Ini closed loop yang pertama. Okay, dah bila kita draw closed loop, kita tulis balik nilai yang diberikan tadi. EMF 1 adalah 3 volt. EMF 2 adalah 10 volt. R1 adalah 10 ohm. R2 adalah 2 ohm.
Okay, kemudian kita perlu draw direction of EMF. Okay, tengok yang warna purple pula. Direction of EMF kita kena tulis dulu negatif, positif of the terminal. Negatif, positif of the terminal. Dan direction of the EMF adalah daripada negatif to positif. Itu adalah EMF 1. Okay, untuk EMF 2 kita tulis dulu terminal dia, positif, negatif. Dan direction of the EMF adalah daripada negatif to positif. So, ini adalah EMF 2. Okey, barulah kita pergi kepada Crick equation menggunakan second Kirchhoff law. Okey, untuk Crick equation ni kita kena refer dulu kepada sign convention yang Madam dah discuss sebelum ni. Sign convention untuk EMF dan sign convention untuk product of IR. Okey, so kita akan mulakan macam mana nak write down equation. Okey, untuk loop 1, okey, kita akan pakai second Kirchhoff law, total EMF equal to total IR. Ini adalah Kirchhoff second law. Okey, so total maksudnya di sini adalah semua, total lah. Total berapa EMF yang kita ada dan total yang IR ini adalah semua current yang lalu kepada resistor. So ada 10 lah di sini. Okey, so kita pergi dulu kepada total EMF. Untuk total EMF ni kita tengok dulu sign convention untuk EMF. Okey, kita tengok sign convention untuk EMF. Bila direction of loop same direction dengan direction of EMF, kita akan pakai dia positive EMF. Kalau direction of loop opposite direction dengan EMF, kita akan pakai dia negative EMF. Okey, kalau kita refer dekat sini, okey, Madam letakkan warna hijau ni. Untuk EMF yang pertama, direction untuk EMF yang pertama ke atas, loop dia pun ke atas. So maksudnya dia same direction. So same direction kita akan letak dia positive EMF. So positive 3. Okey, tapi dalam equation sebenarnya tak letak positif tu pun tak apa, sign of positif tu, sebab kita tahu dia adalah positif lah. Cuma Madam kat sini Madam nak tunjukkan. Okey, untuk EMF yang kedua, warna hijau juga. EMF yang kedua, direction dia ke atas, tapi direction of loop dia adalah ke bawah. So, dia adalah opposite direction. Opposite direction kita kena letak dia negatif. Okay, so negatif di sini akan jadi negatif 10. Okay, equal. Okay, total IR. So, kita ada berapa I kali dengan R dekat sini. Kita boleh tengok antara I1 dan R1, I2 dan R2. Inilah pentingnya kegunaan warna di sini. One color, one current. Okey, untuk warna merah tu, semua yang warna merah tu maksudnya current I1 yang lalu pada warna merah. Dan I2 lalu kepada warna biru. So, inilah pentingnya warna supaya bila kamu warnakan nanti, kamu create equation tu kamu tak bercampur menggunakan current. Tak bercampur menggunakan current. Okey, so tengok dekat sini. Untuk I1 dia warna merah. Okey, so kita akan tengok kepada sign convention untuk product of IR dengan untuk product of IR ni kita akan tengok direction of the loop and direction of the current across resistor. Okey, kita tengok direction of the loop ke kanan, maksudnya direction of the loop adalah same direction with the current, kita akan pakai dia positive IR. Kalau direction of the loop opposite direction dengan current, kita akan pakai dia negative IR. Okey, so kita pergi kepada untuk I1 dan loop across the resistor 1. Okey, untuk across the resistor 1, menggunakan warna purple di sini, kita tengok I1. I1 ke kanan dan loop ke kanan. Maksudnya dia same
direction. Okay, so same direction kita akan pakai dia positive IR. Okay, positive IR. So positive I1 R1. Okay, kita tengok balik semula warna purple madam lukis kat sini. Antara I2 across the R2. Okay, dia ke bawah. Direction I2 ni ke bawah. Okay, direction of I2 ni ke bawah. Dan direction of loop pun ke bawah. Yang warna purple ni. So, maksudnya dia same direction. So, same direction, dia akan jadi positive IR. So, kita akan letak dia positive I2 R2. So, kita masukkanlah nilai. Negatif 7. Okay, R1 tadi 10. So, 10 I1 tambah dengan 2 I2. So, kita rearrange equation ni semula. 10 I1 tambah 2 I2. So, equal to negatif 7. Ini adalah second equation. Okay, masih langkah yang keempat untuk loop yang kedua. Okay, untuk loop yang kedua antara warna orange dan warna biru. Okay, ini adalah close loop yang kedua. Okay, untuk yang ini Maiden nak pilih dia anti-clockwise. Okay, so tengok sebelah kanan. Maiden hanya keluarkan bahagian warna orange dan warna biru sahaja. Okay, Maiden draw bentuk peta ya. Supaya mudah Maiden nak tengok. Okay, ni adalah close loop yang kedua. Okay, kemudian kita letak direction of the EMF. Okay. Untuk EMF 2, positif, negatif. So, direction of EMF daripada negatif to positif. So, untuk EMF 2, direction dia ke atas. EMF 3, kita label dulu negatif positif. So, direction dia adalah daripada negatif to positif. EMF ketiga dia akan ke kanan. Okey, lepas tu kita masukkan nilai yang telah diberikan. EMF kedua adalah 10 volt. EMF 3 adalah 8 volt. R2 adalah 2 ohm. Dan R3 adalah 15 ohm. Okey, barulah kita create equation. Okey, sama macam tadi, kita kena tengok sign convention. So, kita akan pakai second Kirchhoff law. Okey, loop 2. Okay, total EMF equal to total IR. Second Kirchhoff law. Okey, untuk EMF, kita tengok pada EMF yang kedua. Okay. Untuk EMF yang kedua, direction dia ke atas, loop dia ke bawah. So, dia adalah opposite direction. So, kita akan letak dia negatif 10. Kita akan letak dia negatif 10. Sebab dia opposite direction. Okay, kita tengok pula EMF 3. EMF yang ketiga, direction dia ke kanan. Loop dia, direction of the loop ke kanan. So, dia maksudnya dia same direction. Same direction, positif. So, kita akan letak dia positif 8. Okay, equal. Okay, total IR. Yang ni kena ikut warna ya. Okay, untuk warna biru adalah I2 sahaja. Warna orange untuk I3 sahaja. Okay, untuk I2 across R2, Maiden guna warna purple kat sini. Okay, tengok direction of I2 ke bawah. Loop dia ke bawah.
So maksudnya dia adalah same direction. So kita letakkan dia positif. Positif I2 R2. Okey, so kita tengok pula I3 across R3. So ke atas dan loop pun ke atas. So maksudnya dia adalah same direction. So same direction positif. Positif IR. So positif I3 R3. So kita masukkan nilai R2 tadi 2 I2 dan tambah 15 I3. So kita susun semula. Dia akan jadi 2 I2 tambah 15 I3 go to negative 2. Okay, ini adalah equation yang ketiga. Untuk langkah yang kelima adalah solving the simultaneous equation to determine the unknown currents and unknown variables. So untuk dapatkan I1, I2 dan I3 daripada equation yang kita telah buat, kita boleh tekan kalkulator sahaja. Okay, so untuk first, sebelum Madam ajar macam mana nak tekan kalkulator, kita write down dulu equation yang kita create tadi. Okay, untuk equation yang pertama, dia adalah I1 tambah I3 equal to I2. Okay, untuk equation yang kedua, kita dapat 10 I1 tambah dengan 2 I2 equal to negatif 7. Dan equation yang ketiga, kita dapat 2 I2 tambah dengan 15 I3 equal to negatif 2. Okay. Sebelum kita tekan kalkulator, daripada equation yang kita dapat tu, Madam harap kamu dapat susun semula equation ni mengikut sequence yang betul lah. Maksudnya susunkan I1 dulu, kemudian I2, kemudian I3 equal number sebelah kanan sekali. Okey, macam equation yang pertama ni, kita akan susun I1. Okey, I2 daripada kanan tu kita bawa ke kiri, saya akan tolak I2 tambah dengan I3, saya akan jadi 0. Okey, untuk equation yang kedua, dia akan jadi 10 I1 tambah dengan 2 I2, dan kita tak ada I3, kita just tulis dia I3, so equal to 0. Okey, dan akhir sekali, okey, untuk equation yang ketiga kita tak ada I1. Ya, so kita tulis je 0 I1 tambah 2 I2 tambah 15 I3, so equal to negatif 2. Okay. Bila kita dah susun secara sequence ni, maksudnya nanti mudahlah untuk kita tekan calculator. Okay, dekat sini Madam bagi 3 video untuk macam mana nak tekan calculator. 3 jenis calculator. Okay, ini adalah calculator FX570ES Plus second edition. Dia sama dengan FX570ES Plus untuk first edition yang warna grey. So yang ni kita nak kira I1, I2, I3 menggunakan equation dalam calculator. So kita pilih mode setup. Kita tengok nombor 1 sampai 8, ada nombor 5 tu EQN. So kita akan pilih nombor 5. Okay, kemudian kita nak cari I1, I2 dan I3. So kita akan pilih yang nombor 2 kat sini. So A ni untuk I1, B untuk I2, C untuk I3, DN ni untuk number. So kita ambil 2. Okay, kalau tengok kat sini kita ada row 1, 2, 3. Okay, row yang pertama ni kita akan masuk equation yang pertama. Semua untuk I1, I2, I3 dan DN. Sama juga untuk 2 untuk equation yang kedua. Row yang ketiga untuk equation yang ketiga.
Dan kita ada kolom A, B, C, D. So yang Madam dah cakap tadi, untuk A tu maksudnya I1, B untuk I2, C untuk I3 dan D untuk number. Jom kita tekan. Okay, untuk I1, untuk equation yang pertama, so I1 ni 1, kita tekan equal. I2 negatif 1, tekan equal. I3 1, tekan equal. Dan D tu 0, so 0 equal. Pergi kepada equation nombor 2, I1 10 equal. I2 2 equal. I3 0 equal. D adalah negatif 7 equal. Okay, masuk pada equation ketiga, I1 0 equal. I2 2 equal. I3 15 equal. Dan D dia adalah negatif 2 equal. Equal lagi sekali. Okay. So ini adalah X adalah untuk I1. So negatif 23/40 kita boleh convertkan dia kepada number. Tadi pecahan ni kita tukar kepada number. So kita tekan SD lah ni. So untuk X, untuk I1 kita akan dapat negatif 0.575. Okay. And then Y akan dapat negatif 0.625. Dan Z akan dapat negatif 0.05. Okay, yang ini adalah kalkulator FX570EX. So, untuk dapatkan nilai I1, I2 dan I3, kita pilih menu setup. Okay, ada nombor 1. Kita pilih sampailah kepada ada XY equal to 0. Iaitu equation ataupun function. And then kita tekan equal. Ada kat sini 1 dan 2 simultaneous equation dan polinomial. Kita akan ambil nombor 1 simultaneous equation. Kemudian dia kata unknown, kita kena select 2 sampai 4. So kita ada 3 unknown sekarang ni. So kita tekan 3. Okay. Untuk yang ni ada 3 row. 1, 2, 3. So maksudnya row yang pertama ni equation yang pertama, row yang kedua equation yang kedua, row yang ketiga untuk equation yang ketiga. Kita pergi kepada kolom, dia ada X. X ni untuk I1, Y untuk I2, Z untuk I3. Dan dekat sini dia ada number kat belakang tu. Kita tak tulis apa-apa lah, cuma itu kita akan masukkan number. Okay, so kita masukkan nilai. Untuk equation yang pertama, I1 dia 1 equal. Dan negatif 1 untuk I2 equal. I3 1 equal. Dan belakang tu adalah number, so 0 equal. Kita pergi pada equation yang kedua, 10 untuk I1 equal. 2 untuk I2 equal. 0 untuk I3 equal. Dan number dia negatif 7 equal. Pergi kepada equation yang ketiga, 0 untuk I1 equal. 2 untuk I2 equal. 15 untuk I3 equal. Negatif 2 untuk number equal. Equal lagi sekali. So ini adalah X untuk I1 negatif 0.575. Y I2 negatif 0.625. Dan Z untuk I3 negatif 0.05. Ini adalah untuk kalkulator FX570MS. So, kita nak dapatkan I1, I2 dan I3. Kita akan tekan mode. Mode lagi sampai kita dapat EQN. So, kita ambil 1. Untuk sekarang ni kita nak I1, I2 dan I3. So, kita akan ambil unknown 3. Tekan 3. Okay, untuk A1, B1, C1, D1 adalah untuk equation yang pertama. A2, B2, C2, D3 untuk equation yang kedua. A3, B3, C3, D3 untuk equation yang ketiga. So, kita akan masuk A1 ni maksudnya untuk I1. B1 untuk I2. C1 untuk I3. Dan D untuk number. Samalah untuk equation seterusnya. Okay, untuk A1 adalah I1. So, 1 equal. Negatif 1 equal. And then 1 equal.
dan D 0 untuk equation yang pertama. So, ikut. Untuk A2, pergi kepada equation yang kedua. So, I1 10. I2 2. I3 0. Dan D adalah negatif 7. So, equal. Kita masuk kepada equation yang ketiga. 0 untuk I1 equal 2 equal 15 equal negatif 2 equal. Okay. So, ini terus kepada nilai I1. X tu adalah I1. So, negatif 0.575. And then, Y adalah I2, negatif 0.625. Dan Z adalah negatif 0.05. Okay, daripada cara video tekan kalkulator tadi, so kita dapat nilai I1. So, nilai X itu adalah nilai I1. So, I1 adalah negatif 0.575 ampere. Okay. Y adalah nilai I2. So, I2 dapat negatif 0.625 ampere. Dan I3 adalah nilai Z. Dia adalah negatif 0.05 ampere. So, bila dalam kita jawab soalan, bila kita dapat negatif, kita just keep the negatif dalam answer kita. Tak perlu positifkan jawapan ni disebabkan kita follow direction current yang dah diberi pada soalan. Okay, so apa maksud negatif dekat sini? Okay, maksud negatif di sini adalah direction of current yang diberikan adalah opposite direction dengan direction current yang asal. Okay, so kita tengok dekat sini. Untuk I1, dia berikan pada kita adalah clockwise. So, bila I1 kita kira dapat negatif. So, I1 adalah sebenarnya dia adalah opposite direction, iaitu dia adalah anti-clockwise. Okay, untuk I2, dia bagi direction dia ke bawah. So, bila kita dapat negatif, sebenarnya I2 ni dia ke atas. Dan untuk I3 pun kita dapat negatif. So, maksudnya I3 yang asal adalah I3 ni dia beri pada kita adalah anti-clockwise. So, sebenarnya dia adalah clockwise.